Kajian 2009 orang Islam di Malaysia hari ini 70% tidak semayang penuh 5 waktu. Itu baru satu dosa, belum lagi yang dedah aurat, belum lagi yang melazimi zina dan tidak pernah bertaubat, belum lagi yang malam ni main ceramah tapi nombor ekor masih tetap tikam, belum lagi yang dadah, belum lagi yang riba. Tu ke mana tu kalau mati? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma hdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih pada pengacara majlis yang bahagia, Puan Nawal binti Muhammad Amin, Pegawai Daerah Jempol. Yang mulia Raja Nur Razli bin Raja Nurdin, yang Ketua Majlis Perbandaran Jempol. Yang bahagia Ustaz Muzahar bin Mat Deli, Pegawai Agama Islam Daerah Jempol. Asatizah, para ulama, muslimin dan muslimat penduduk daerah Jempol yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Yang pertama sekali, malam ni radina billahi rabba, wahai Allah, kami semua redha Allah Tuhan kami. Wabil islami dina, kami semua redha Islam cara hidup kami. Wabi Muhammadin rasulah, dan kami semua redha bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang rasul. Zikir tu jangan tinggal. Mulai pada malam ni, zikir raditu billahi rabba itu jangan tinggal 3 kali di waktu siang, pagi, dan 3 kali di waktu malam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, semua yang datang malam ni bukan untuk tengok muka saya. Yang datang pada malam ini untuk mencari dan mengetahui hakikat akhirat. Saya yakin yang datang pada malam ni yang begitu ramai, semua nak tahu bagaimana hakikat syurga dan neraka. Kalau kita sembang keseluruhan tentang syurga dan neraka, lebih daripada 10 jam baru boleh habis. Saya akan sebut benda yang paling penting sekali tentang syurga, dan benda yang paling penting dan utama sekali tentang neraka pada malam ni. Nombor satu, tuan-tuan, kalau tak ingat nanti boleh tengok balik rakaman ceramah. Yang pertama, antara tanda Allah memakbulkan satu-satu doa ialah apabila kita berulang-ulang kali setiap hari menyebut doa dan permintaan itu. Dan antara doa yang paling banyak Nabi sebut Rabbana. Ingat? Antara doa yang paling banyak disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiap-tiap hari ialah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar.
Doa Nabi ada lebih 300 doa. 300 doa Rasulullah. Paling banyak Nabi ulang tiap-tiap hari. Semua yang di dataran jempol ini hafal, saya yakin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wahai Tuhan kami, Nabi ajar. Maksudnya kalau nak ulang satu doa ni saja boleh dah ustaz? Boleh. Selepas Nabi wafat, orang jumpa satu sahabat Nabi yang alim, seorang sahabat Nabi yang mufti, seorang sahabat Nabi yang hafal 1000 hadis Nabi, seorang sahabat Nabi yang rapat dengan Nabi, namanya Sayyiduna Anas ibn Malik. Tuan-tuan dengar, namanya Sayyiduna Anas ibn Malik. Bila Nabi dah wafat, orang datang jumpa Sayyiduna Anas. Orang kata, wahai Anas, kamu melazimi Rasulullah, kamu rapat dengan Nabi 10 tahun. Kemana sahaja Nabi pergi, kamu pergi. Di mana sahaja Nabi berada, kamu ada. Sehingga kan waktu Nabi wafat, tongkat Nabi Anas simpan, periuk Nabi Anas simpan, selipar Nabi Anas simpan, rambut Nabi Anas simpan. Sayyidina Anas ni nak beritahu rapat. Bila orang jumpa Sayyidina Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, Waalaikumsalam warahmatullahi. Mai bagi salam pula dah. Awang ni bagi duit RM1 ni. Duit raya. Duit raya. Okey, terima kasih. Anak siapa lah adik ni? Okey. Okey. Cerita apa dah tadi ni? Sayyidina Anas. Rapat Sayyidina Anas dengan Rasulullah sehinggakan barang-barang peribadi Nabi, isteri-isteri tak dapat. Sayyidina Anas bawa balik ke rumah dia. Jubah Rasulullah dia bawa balik ke rumah dia. Sebab tu lepas Nabi wafat, ramai jumpa Sayyidina Anas, datang dengan Sayyidina Anas, tanya, minta berkat dengan Sayyidina Anas, wahai Anas ibn Malik, ud'ullaha lana. Boleh tak tolong doa kepada Allah untuk kami? Boleh tak doa kepada Allah untuk kami? Satu. Kemudian saya nak dalam doa tu ada waqina azaban nar. Wahai Allah, berikanlah kami kebaikan di dunia. Kebaikan di dunia ni masuk semua sekali. Sabar, redha, berkat, kaya, tenang, gembira. Bila Allah Ta'ala bagi masalah dan musibah, dia sabar dan dia redha. Semua tu atina fid dunya hasanah.
Duk satu doa, duk dalam satu doa. Rabbana atina fid dunya hasanah, wahai Allah, berikanlah kebaikan dalam kehidupan dunia kami. Kaya kami bersyukur, miskin kami sabar dan kami redha. Itulah kebaikan dunia. Rumah yang kecil kami beribadat, rumah yang besar kami banyak bantu orang miskin. Itulah atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah, wahai Allah, berikanlah kebaikan di akhirat. Kebaikan di akhirat, apa dia lagi tuan-tuan? Masuk syurga. Masuk syurga, dapat redha Allah, itulah kebaikan akhirat. Paling besar sekali. Wa qina azaban nar. Ini Nabi ajar. Nabi ajar, pada malam ni saya bagi tahu kepada tuan-tuan, doa yang paling banyak diulang oleh Rasulullah. Sebab tu tuan-tuan tengok di seluruh Malaysia, kalau imam berdoa, doa penutupnya Rabbana atina fid dunya. Wa qina azaban nar, wahai Allah, lindunglah kami daripada azab api neraka. Lindunglah kami daripada azab api neraka, sebab kehidupan akhirat hanya ada dua negara. Sama ada menjadi warga negara syurga ataupun menjadi warga negara neraka. Tidak ada negara ketiga, tidak ada negara keempat, tidak ada negara kelima, tidak ada negara keenam, tidak ada negara yang ketujuh. Apabila kamu ambil buku dengan tangan kanan, insya-Allah kamu ahli syurga. Seandainya kamu ambil buku keputusan kamu dengan tangan kiri ataupun daripada arah belakang, itu sudah pasti kamu adalah ahli neraka. Wal'iyadzubillah. Dua saja pilihan. Dua sahaja pilihan. Wahai umat Nabi Muhammad yang tinggal di Jempol, hanya ada dua pilihan. Tak ada pilihan untuk sapu sampah depan pintu syurga. Tak ada pilihan untuk berada di depan pintu neraka, membersihkan duang halaman pintu neraka. Tak ada pilihan. Sama ada melangkah kaki kanan masuk ke dalam syurga bersama dengan para nabi dan rasul yang mulia, ataupun dihumbankan oleh para malaikat ke dalam neraka, wal'iyadzubillah. Sebab tu ulama bagi tahu kepada kita, kalau nak tahu kehidupan kamu baik di akhirat, kamu adalah manusia yang mengulang-ulang doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, kenapa saya sebut tentang nasihat ulama? Sebab ada orang bukan sahaja tak berdoa, malah setiap hari tidak sembahyang 5 waktu. Tolong tutup Ustaz. Bukan sahaja tidak berdoa pada setiap hari, bahkan tidak solat 5 waktu. Macam mana dia nak berdoa kalau solat pun tidak? Solat, tak doa. Yang mana tiap-tiap hari lebih 5 kali, 10 kali, 15 kali berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah, ataupun dia berdoa Allahumma ajirni minan nar. Tiap-tiap hari diulang puluh-puluh kali, insya-Allah selamat dunia dan akhirat, insya-Allah. Sebab ulama kata, tanda kamu diterima, doa kamu diterima apabila mulut dan hati kamu mengulang-ulang doa dan permintaan tersebut. Alhamdulillah, orang yang melazimi salat dan sentiasa mengulang-ulang doa, alhamdulillah, bertenanglah, insya-Allah pengakhiran kamu baik, insya-Allah pengakhiran kamu baik. Kita malam ni dalam berapa ribu orang ni tuan-tuan? Saya pun tak tahu ni. 5 ada, 5. Bukan lebih. Tak bunyi apa pun. Lebih kan ni? Okey. Tuan-tuan sekalian,
Kita di mahsyar nanti bukan duduk, kita berdiri. Kita di mahsyar nanti kita berdiri, semua orang berdiri. Kemudian seorang-seorang dipanggil. Semua penduduk mahsyar akan tengok. Seorang-seorang dipanggil, maka tunggulah giliran. Tunggulah giliran. Tuan-tuan bayang, kita pergi hospital hari ni, kalau tak ada medical card, pergi hospital kerajaan, 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, nampak muka nurse dengan muka doktor ni 4 jam. Nombor jauh lagi, ada 72 orang lagi. 72 orang. Tuan-tuan bayangkan, tengok hari ni 2023 ada 8 bilion manusia. Ini baru 10,000. Ini baru 10,000. 10,000 ini kalau beratur untuk ambil nasi sahaja, beratur mengambil nasi sahaja, ambil masa berjam-jam. Kalau 10,000 penduduk daerah Jempol malam ni dipanggil untuk ditimbang amalan, agak-agak tuan-tuan berapa juta tahun untuk menghabiskan 10,000 yang malam ni. Panjang masa. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Wahai Rasulullah, ada tak cara untuk kami dapat pintas? Untuk kami dapat pintas tunggu yang lama? Nabi jawab ada. Iaitu hanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan dipanggil pertama sekali dari kalangan semua umat. Alhamdulillah, menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Syukur tuan-tuan jadi umat Nabi. Beli tasbih, letak dalam poket. Zaman hari ni banyak tasbih digital. Beli, saya bukan promote syarikat saya ni. Ni saya tunjuk tasbih digital. Ni pun orang bagi. Siapa bagi benda kat saya, tunggulah. Lepas tu saya bagi kat orang pula. Lepas tu orang bagi lagi. Lepas tu saya bagi kat orang pula. Tapi jangan minta ni. Tak larat tunggu orang lain bagi. Ni orang bagi tasbih digital. Macam-macam, daripada RM2 sampai yang RM150 punya. Beli, bubur dalam poket. Banyakkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Esok beli. Tak mau tasbih digital, beli tasbih biasa. Jiran kata alim pula ustaz. Jiran kata alim kah? Dia nak kata ahli syurga kah? Dia nak kata belagak kah? Dia nak kata riak kah? Kamu dengan Allah. Sudah-sudah dengan perkataan manusia. Tak habis-habis dengan perkataan manusia hari ini. Sampai bila nak selesai? Kamu jujur dengan Allah, ikhlas dengan Allah, bukan riak, bukan ujub dengan amalan kamu. Cukup. Cukup. Siapa pun nak sebut tentang kita. Banyakkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab kita umat yang mulia, alhamdulillah. Tuan-tuan bayang, hari ini 2023, malam ini di atas dunia ada 8 bilion orang. 8 bilion ni kalau duduk macam ni, tak muat di seluruh semenanjung Malaysia, tak muat. 8 bilion. Duduk. 8 bilion umat Nabi Muhammad kalau duduk di atas semenanjung daripada Perlis sampai ke Johor, 8 bilion ini duduk saja tak muat. Umat Nabi Muhammad bukan 8 bilion, 8 bilion yang malam ni, yang 100 tahun lepas, yang 200 tahun lepas, 300 tahun lepas, 1000 tahun lepas. Ramai ustaz? Ramai. Panggil seorang-seorang datang ke depan. Tiba-tiba Allah panggil umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dulu, panggil datang ke depan. Itu satu dah potong queue.
Malam ni saya dan kita semua beruntung sebab kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita beruntung umat Rasulullah. Kita beruntung. Alhamdulillah. Allah panggil ke depan. Sila datang ke depan dan tampil ke depan umat Muhammad. Umat Muhammad datang ke depan. Satu, potong queue yang pertama. Potong queue yang kedua. Dengar tuan-tuan. Dengar tuan-tuan. Yang saya sebut ini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Potong queue yang kedua sehingga kita potong giliran para nabi dan rasul yang lain, iaitulah apabila Nabi SAW diberikan kemuliaan yang seterusnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Allah, selepas umat Nabi mai depan, Allah Ta'ala penjemput 70,000 ataupun 700,000 umat Muhammad. Sila tampil ke depan, yang mana namanya disebut, sila tampil ke depan. Kalian tidak ditimbang amalan kalian. Subhanallah. Tuan-tuan, saya nak tanya tuan-tuan, Nabi Nuh, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, 4 orang Nabi ulul azmi, presiden, majlis presiden para rasul ada 5. Majlis presiden para rasul ada 5 orang. Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad. 4 orang presiden para rasul, mereka ditimbang amalan mereka. Subhanallah. Ditimbang amalan mereka. Tuan-tuan faham tak? Rasul-rasul yang 100, nabi-nabi berjumlah 124,000 tadi ditimbang amalan. Dibuka buku amalan seorang demi seorang. Tapi semua ahli syurga lah. Nabi-nabi semua ahli syurga, tetapi ditimbang buku amalan. Tiba-tiba ada satu kemuliaan untuk umat Nabi Muhammad yang diiri hatikan oleh rasul-rasul lain. Kemuliaan itu sepatutnya kita minta dengan Allah Jalla Jalaluh setiap hari. Kemuliaan itu ialah Allah panggil satu persatu nama VVIP umat Nabi Muhammad. VVIP umat Nabi Muhammad, apabila disebut dan dilaungkan dan diumumkan nama-nama mereka, bilangan mereka 70 ataupun 700,000, tampil ke depan. Buku kalian tidak perlu dibuka, kalian terus menuju ke dalam syurga. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tuan-tuan, malam ni kalau tuan-tuan dengar hadis ni pun dah cukup. Kalau malam ni tuan-tuan dengar hadis ini pun dah cukup untuk tuan-tuan bawa balik. Dan mulalah mohon dengan Allah untuk dimasukkan ke dalam syurga Firdaus tanpa dihitung dan tanpa diazab. Minta hari-hari dengan Allah, wahai Allah, muliakanlah kami semua dengan syurga Firdaus tanpa dihitung dan tanpa diazab. Amin. Kita doa malam ni ramai-ramai. Ya Allah. Semua ramai-ramai. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Muliakanlah kami dengan syurga Firdaus tanpa dihitung, tanpa diazab. Amin. InsyaAllah. Itulah doa yang paling mahal sekali. Tuan-tuan bayang,
Orang lain tunggu giliran, tak tahulah berapa ratus bilion manusia yang ada di mahsyar. Kemudian nak ditimbang amalan seorang-seorang, bukan manusia sahaja, jin pun ditimbang. Binatang tidak ditimbang, tetapi dihidupkan semula. Kucing tuan-tuan yang tuan-tuan duk panggil oyen tu, akan dihidupkan semula. Ya, oyen yang sama. Oyen yang tuan-tuan bela 3 tahun, bagi makan, main dengan dia, seronok, sayang dia. Kucing itu akan dibangkitkan oleh Allah. Kemudian dibalas sesama mereka kalau mereka ada buat kezaliman sesama mereka. Kemudian ditukar menjadi tanah. Kambing-kambing dihidupkan semula. Kesemua lembu-lembu dihidupkan semula. Kesemua burung-burung dihidupkan semula. Kesemua buaya dihidupkan semula. Tuan-tuan bayangkan betapa sesaknya mahsyar dengan makhluk. Kesemuanya tunduk di hadapan Allah Jalla Jalaluh. Tunduk. Tetapi binatang tidak ditimbang. Nabi kata binatang dibalas antara satu sama lain, kemudian ditukar menjadi tanah. Oyen tuan-tuan tak masuk syurga. Ditukar menjadi tanah. Sebab dalam syurga pun ada binatang. Ni kita tak cerita syurga lagi tuan-tuan. Ni baru mukaddimah. Pukul 3 pagi habislah insyaAllah. Itu paling cepat. Tak masuk syurga ni baru mukaddimah syurga. Baru duk mukaddimah di depan. Belum neraka, belum syurga. Kemudian bila dah panggil VVIP umat Nabi Muhammad, VVIP umat Nabi Muhammad masuk dalam syurga. Seronoknya. Masya Allah. Tak perlu tunggu dah ramai-ramai. Orang lain berimpun. Setelah habis ditimbang. Tuan-tuan, nak timbang tu makan masa ratusan ribu tahun. Nak timbang amalan itu makan masa ratusan ribu tahun. Tolong tutup Ustaz. Tolong tutup Ustaz. Dapat pahala insya-Allah. Letak jauh sikit tak apa. Ambil Ustaz abang. Ratusan ribu tahun. Bila dah selesai, Allah pun panggil ya Adam. Allah pun panggil Nabi Adam, bapa pada segala manusia. Kita semua ni adik-beradik tahu, saudara tahu tuan-tuan. Semua ni saudara, motor kamu, motor aku. Selipar kamu, selipar aku. Itu yang hilang motor-motor di taman tu. Nenek moyang satu. Siapa nenek moyang kita? Nabi Adam AS. Siapa moyang kita? Hawa AS. Itulah ibu dan ayah kita. Setelah habis ditimbang, Allah panggil Nabi Adam, ya Adam, akhrij ba'than nar. Wahai Adam, asingkan anak cucu cicit kamu yang mana ahli syurga, yang mana ahli neraka. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, umat Nabi Muhammad, penduduk jempol sekalian, Allah panggil Nabi Adam, asingkan penduduk syurga, penduduk neraka. Tuan-tuan, agak-agak penduduk syurga dengan penduduk neraka ni yang mana lebih banyak? Kaedah dia senang aja. Orang Islam di Malaysia hari ini 70% tidak semayang penuh 5 waktu. 70%. Tu ke mana tu kalau mati? 70% umat Islam di Malaysia dalam satu kajian 2009. Kajian 2009. Umat Islam di Malaysia 70% tidak solat penuh 5 waktu. Hari ini
Lagi ramai. Itu baru satu dosa, belum lagi yang dedah aurat, belum lagi yang melazimi zina dan tidak pernah bertaubat, belum lagi yang malam ni main ceramah tapi nombor ekor masih tetap tikam. Belum lagi yang dadah, belum lagi yang riba, belum lagi yang... Baru satu dosa. Sebab itu, bila Allah panggil Nabi Adam, Ya Adam, akhrij ba'than nar. Wahai Adam, asingkan cucu cicit kamu yang ahli syurga dan ahli neraka, kata Rasulullah. Nabi Adam pun berdiri. Diasingkan anak cucu cicitnya syurga, ahli syurga dan ahli neraka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, min kulli alfin, daripada setiap 1000 umat Nabi Adam, anak cucu cicit Nabi Adam, wahidatun fil jannah, satu di syurga, 999 di neraka. Bukan nombor telefon. 999 ahli neraka, wal'iyazubillah. Wal'iyazubillah. Tuan-tuan, 10,000 kita ni, 10,000, kalau buat nisbah, kalau buat nisbah 10,000 ni, 10 sahaja ahli syurga, 9,990 bukan penduduk jempol ni. Maksudnya nisbah dia ahli neraka. Ketika diumumkan jumlah penduduk syurga dibandingkan dengan jumlah penduduk neraka, beruban rambut manusia ketika itu. Ketika diasingkan, beruban rambut serta merta. Bukan beruban setelah 60 tahun, beruban serta merta. Ramainya, disebabkan ramainya penduduk neraka. Sebab itu doa yang Nabi paling banyak Nabi ulang apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Apa dia yang ketiga? Wa qina adzabannar. Wahai Allah, jangan jadikan kami penduduk neraka. Wahai Allah, selamatkanlah kami daripada neraka. Wahai Allah, lindungkanlah kami daripada neraka, sebab ramai penduduk neraka. Tuan-tuan, tengoklah keadaan umat Nabi Muhammad hari ini. Tuan-tuan, lihatlah sekeliling tuan-tuan umat Nabi Muhammad hari ini. Dosa yang tak pernah dilakukan oleh umat dahulu, dilakukan oleh umat Nabi Muhammad. Sebab itu, banyakkan memohon dengan Allah, kerana doa mampu menembusi tembok takdir. Hafal tuan-tuan. Banyakkan berdoa yang baik kepada Allah, kerana doa mampu menembusi tembok takdir. Doa jadi ahli syurga. Doa jadi orang yang Allah redha. Doa Allah buang daripada ahli neraka. Habis Nabi Adam asingkan syurga, neraka, Allah Subhanahu Wa Taala bawa satu makhluk. Tengok tuan-tuan. Allah bawa satu makhluk. Allah bawa satu makhluk. Kita pun tengok makhluk itu, kita kenal. Lalu disembelih makhluk itu. Makhluk itu namanya kematian. Mati itu makhluk. Nyawa itu makhluk. Kaabah itu makhluk. Arash itu makhluk. Syurga itu makhluk. Neraka itu makhluk. Zam-zam itu makhluk. Kesenangan itu makhluk. Sedih itu makhluk. Hari itu makhluk. Kematian juga makhluk. Yang ini kita terlupa. Kematian. Tuan-tuan ingat kematian itu apa? Kematian itu makhluk. Mati akan dibunuh oleh Allah di mahsyar. Ini saya cerita kat tuan-tuan.
mati akan dibunuh oleh Allah di mahsyar. Dibawa di mahsyar. Makhluk yang bernama kematian ditunjukkan kepada semua penduduk mahsyar. Thumma yuzbahul maut, kata Nabi. Thumma yuzbahul maut. Kemudian disembelih kematian. Kemudian disembelih kematian. Apabila dibunuh kematian, Allah yang menciptakan kematian dan Allah membunuh kematian. Lalu diumumkan kepada penduduk yang sudah pun menjadi ahli syurga. Tadi kita dah bagi dah syurga dan neraka. Yang duduk di sebelah kanan penduduk syurga, yang duduk di sebelah kiri padang mahsyar penduduk neraka, ashabus shimal. Lalu diumumkan selepas dibunuh itu, ya ahlal jannah, wahai penduduk syurga, fala maut, tidak ada lagi kematian. Khulud, kekallah kalian. Lalu diumumkan pula yang kedua, ya ahlan nar, wahai penduduk neraka, fala maut, tidak ada lagi namanya mati. Dibakar hidup. Dibakar hidup semula. Dibakar hidup semula. Dibakar hidup semula sampai habis dosa yang kamu lakukan. Wal'iyazubillah. Matian tak ada. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Wahai penduduk neraka, khulud, kekallah kalian dalam neraka. Lalu berjalanlah penduduk syurga menuju ke syurga. Bukan terus masuk syurga, dia pergi ke telaga dulu, telaga Kautsar, ataupun disebut dalam hadis yang sahih Haudun Nabi, telaga Rasulullah. Telaga Rasulullah yang mana cawannya, yang mana bilangan cawannya di telaga Nabi itu melebihi bilangan bintang di langit. Bilangan cawannya di telaga Kautsar, di telaga Rasulullah melebihi bilangan bintang di langit. Kita menuju ke Kautsar. Bila sampai di Kautsar, barulah kita mula bercakap. Sebab bila duduk di mahsyar, semua orang tak berani bercakap. Semua orang diam. Semua orang takut. Semua orang keliru. Semua orang resah. Semua orang menunggu apa nasib mereka. Bila sampai di telaga Kautsar, disitulah manusia mula bercakap. Disitulah ada orang jumpa ibunya. Disitulah ada orang bertemu dengan ayahnya. Disitulah ada keluarga menghimpunkan ahli keluarganya. Disitulah keluarga-keluarga berpelukan menangis di antara satu sama lain. Tuan-tuan, yang saya sebut ni Quran cerita. Wa amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Masrura maksudnya gembira. Orang yang mendapat buku dengan tangan kanan, mereka ditimbang dengan cepat. Ada orang masuk syurga tidak ditimbang. Ada orang masuk syurga ditimbang. Lamalah duduk di mahsyar, tapi ahli syurga, tetapi lama duduk di mahsyar. Kita tak mau yang duduk lama. Kita nak VIP umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Allah cerita dalam Quran. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Ada yang bawah sikit pada VIP umat Nabi Muhammad ditimbang tapi cepat. Cepat. Dia hidup 65 tahun tetapi buku amalannya ditimbang dengan cepat. Sebab tak banyak dosa dia dengan manusia, tak banyak dosa dia dengan Allah. Sebab itu cepat timbangan amalannya. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Habis timbang apa semua dah selesai, pergi ke telaga Kautsar,
Di situ jumpa ahli keluarga, wa yanqalibu ila ahlihi. Di situ dia akan berjumpa ahli keluarganya yang juga ahli syurga. Ada ahli keluarga, ada ibu dengan anak 2 orang. Suami tak masuk syurga, ayah tak masuk syurga, ibu tak masuk syurga, anak lagi 4 tak masuk syurga. Dia dengan anak dia 2 orang saja. Anak itulah anak yang paling taat, anak itulah anak yang paling mendengar kata, yang bila mak ajak untuk dengar ceramah dia pergi. Bila ibu tu tegur untuk dia semayang, dia solat. Bila ibu tu ajak untuk puasa Rejab, dia puasa. Bila ibu tu tanya bayar tak lagi puasa Ramadan lepas, dia bayar. Maka waktu berhimpun tu, ibu itu dengan anak 2 orang. Tanya, mana ayah? Ayah tak, kita tak jumpa. Mana Alung kamu? Alung pun tak ada, ibu. Mana adik kamu? Tak ada. Kita bertiga saja. Ada orang seluruh ahli keluarganya neraka. Wal'iyadzubillah. Daripada ayah tak pergi Jumaat sampai anak nombor 4, semua tak pergi Jumaat. Ayah masuk rumah orang curi barang, bawa anak 2 orang curi barang juga. Tuan-tuan, ni bukan contoh saya buat ni, yang masuk dalam berita. Seorang ayah ditangkap bersama dengan 2 anaknya mengumpil masuk ke dalam rumah orang. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Semua masuk dalam syurga, selesai. Akhirnya habis. Yang syurga dah masuk syurga, yang neraka dah masuk neraka. Tuan-tuan umat Nabi Muhammad, penduduk daerah Jempol yang dirahmati Allah sekalian. Mereka yang masuk di dalam neraka, rupa-rupanya ada yang tidak kekal di dalam neraka. Ini berita baik. Rupa-rupanya mereka yang masuk di dalam neraka, ada yang tidak kekal di dalam neraka. Apabila pada satu hari, Allah Subhanahu Wa Taala pun umum, setelah berapa ratus ribu tahun duduk dalam syurga, dalam neraka, setelah berapa juta tahun dibakar di dalam neraka, lalu Allah pun buat pengumuman yang menggembirakan semua penduduk, ramai penduduk neraka. Allah membuat pengumuman yang menggembirakan ramai penduduk neraka. Pengumumannya, man kana fi qalbihi mithqalu habbatin min khardalin min iman fa akhrijuh. Ini pengumuman dia. Kita pun kata apa? Lega, masuk neraka pun boleh keluar juga. Tuan-tuan, neraka ni bukan jentik malaikat jentik telinga. Neraka ini perkataan Arabnya nar. Nar itu api. Tuan-tuan ambil satu lilin, balik lagi, tuan-tuan ambil satu lilin, tuan-tuan pasang satu lilin, tuan-tuan hidupkan, letakkan api di lilin tersebut, kemudian letakkan jari tuan-tuan di lilin tersebut 30 saat. Tuan-tuan balik ambil satu lilin, hidupkan lilin tersebut dengan api, tuan-tuan letak satu jari 30 saat. 1, 2, 3, 4, 5, tak sempat 30 saat, hilang jari tuan-tuan. Hitam jari tuan-tuan. Keras jari tuan-tuan. Itu baru api dunia yang telah dibasuh puluhan kali oleh malaikat yang diambil daripada neraka. Itu baru 30 saat. Bayangkan 1 jam di dalam neraka, maka tiada manusia yang 1 jam dalam neraka. Bayangkan 1 hari dalam neraka, tetapi tidak ada manusia yang 1 hari dalam neraka. Bayangkan 1 tahun dalam neraka, tetapi tidak ada manusia yang 1 tahun dalam neraka. Nak ke mana tuan-tuan? Nak ke mana tuan-tuan? Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sebab tu tuan-tuan, malam ni saya sebut, kita tak mau jejakkan kaki walaupun 1 saat ke dalam neraka. Ketika mana Abu Talib dibakar,
Abu Talib adalah manusia yang paling ringan azabnya. Daripada ratus bilion penduduk neraka, yang paling ringan azab di dalam neraka namanya Abu Talib, bapa saudara Nabi. Yang paling ringan di kalangan ratusan bilion penduduk neraka, paling ringan namanya Abu Talib. Nabi kata, itu bapa saudaraku. Nabi tak boleh, tak mampu nak selamatkan Abu Talib. Abu Talib kekal selama-lamanya dalam neraka. Seluruh tubuhnya tidak dibakar sebab dia azab yang paling ringan. Sahabat tanya, ya Rasulullah, bagaimana bentuk azab ke atas Abu Talib? Kata Rasulullah, hadis ini hadis sahih tuan-tuan. Nabi kata, Abu Talib dipakaikan dua terompah daripada api neraka. Selipar sahaja, bajunya bukan baju neraka, seluarnya bukan seluar neraka, topinya bukan topi neraka, tidak dituang timah yang dicairkan ke dalam mulutnya, hanya dipakaikan selipar saja di bawah tapak kakinya, selipar yang dibuat daripada api neraka. Kata Nabi, sehingga menggelegakkan otak dan isi otak kepalanya. Menggelegak di sini. Lalu berkata Abu Talib, tuan-tuan tengok. Nabi cerita, lalu berkata Abu Talib, akulah manusia yang paling berat azabnya dalam neraka. Sedangkan dia yang paling ringan. Sedangkan dia yang paling ringan. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sebab itu tiap-tiap hari Nabi ulang doa, waqina adzaban nar, waqina adzaban nar. Tiap-tiap malam Nabi akan ulang 7 kali doa, iaitu lepas solat maghrib. Tuan-tuan, lepas solat maghrib, Allahumma ajirna minan nar 7 kali. Allahumma ajirna minan nar wa as'alukal jannah. Allahumma ajirna minan nar wa as'alukal jannah. Allahumma ajirna minan nar wa as'alukal jannah. 7 kali tiap-tiap hari. Lepas subuh dan selepas maghrib. 2. Lepas subuh dan selepas maghrib. Ada orang selepas ceramah malam ni, esok dia tak amal dah doa tu. Esok dia tak dapat dah. Ingat tuan-tuan, ada orang selepas ceramah malam ni, dia datang ceramah malam ni, tetapi dia akan mendapati, dia akan ingat ayat saya ni, esok dia dah tak amal dah doa ini. Esok. Subuh dia tak amal, maghrib dia tak amal, hari kedua dia tak amal, minggu ketiga dia tak amal, bulan kelima dia tak amal. Menangis dan memohonlah kepada Allah untuk diberikan hati yang takut dan sentiasa khusyuk mengingati Allah Jalla Jalaluh. Kena minta tuan-tuan. Kena minta. Siapa yang dia perasan esok, lusa, tulan, minggu kedua, minggu keempat, Ustaz ada sebut ajar doa Allahumma ajirni minan nar. Ustaz ada sebut dan ajar Rabbana atina fid dunya hasanah. Dia pun tengok dah 30 hari ceramah itu. Tidak sehari pun dia amal. Tidak sehari pun keluar doa mulia itu daripada mulut dan hatinya. Ketahuilah dia tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuhan tak tengok dia. Tuhan tidak kasih kepada dia. Sebab tu kena doa. Kena minta, wahai Allah, irhamni, kasihilah aku wahai Allah. Kasihilah aku wahai Allah. Apabila Allah kasih, maka Allah akan membaling, melemparkan hidayahnya setiap saat kepada kita. Apabila Allah kasih kepada kita, apabila Allah rahmat kepada kita, Allah akan melemparkan rahmatnya dan ilhamnya, taufiknya kepada kita setiap masa, setiap hari, insya-Allah. Kemudian habis semua masuk syurga, penduduk neraka pun masuk neraka. Allah buat pengumuman,
ada penduduk neraka yang dikeluarkan. Pengumuman tadi, yang saya sebut tadi. Bila Allah buat pengumuman, ramai penduduk neraka yang seronok, iaitu, apa pengumumannya tuan-tuan? Man kana fi qalbihi mithqalu habbatin min khardalin min iman. Sesiapa yang di dalam dirinya, sesiapa yang ada di dalam dirinya, walau sebesar zarrah, walau sebesar zarrah iman. Zarrah ni lebih kecil daripada sebutir pasir. Sebutir pasir tuan-tuan bagi 100, itu zarrah. Sebutir pasir tuan-tuan bagi 100, itu zarrah. Proton tu, bukan kereta proton. Proton molekul yang paling kecil itu. Sesiapa yang di dalam dirinya ada berbaki sebesar iman, walau yang berbaki sebesar zarrah iman, fa akhrijuh, ni pengumuman. Allah Ta'ala suruh malaikat, keluarkan mereka, wahai para malaikat aku, wahai para malaikat aku, keluarkan mereka. Malaikat pun turun cari semua yang ada iman, walaupun sebesar zarrah. Kecil je zarrah, tetapi itulah berharganya iman. Itulah berharganya iman. Jaga elok-elok tuan-tuan iman kita. Jaga elok-elok wahai Wadi Anwar dan wahai penduduk Jempol iman kamu. Sebab tu kita, Allah Ta'ala ajak doa, Allah sendiri yang ajar doa, Allah sendiri yang ajar doa dalam Quran. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allah ajar sendiri doa dalam Quran untuk kekalkan iman, untuk kekalkan iman. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, wahai Allah, jangan pesongkan hati kami selepas engkau menghadiahkan kepada kami iman. Selepas engkau menghadiahkan kami iman. Wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Kasihanilah kami, berikanlah kepada kami rahmat, sungguhnya engkau maha pengurnia. Keluarlah tuan-tuan. Keluar. Ada giliran lah. Dia ada giliran dia. Keluar seorang. Ikut dosa. Yang dosa banyak, lambat. Yang dosa banyak, lambat. Yang dosa sikit, keluar dulu. Ikut giliran. Keluar. Sampai berapa ribu tahun, wallahu a'lam. Allah mengeluarkan lelaki yang terakhir. Yang ni cerita yang terakhir tuan-tuan. Saya tak larat lah. Saya ni jenis menjerit pula. Tak apa suruh menjerit kan. Yang ni cerita terakhir pada malam ni. Bismillah. Saya minum, minta izin nak jemput minum tuan-tuan. Ni ajak-ajak ayam. Alhamdulillah. Yang ni kisah yang terakhir, insya-Allah. Kisah yang terakhir untuk malam ni pada tuan-tuan semua. Bila dah keluar seorang, dua orang, sampai habis, berbaki seorang ahli neraka yang akan dikeluarkan. Yang ni yang menariknya, Nabi cerita pasal lelaki ni dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis sahih, Imam Muslim riwayatkan hadis ni. Kata Rasulullah, aku tengok lelaki terakhir yang keluar daripada neraka. Allahu Akbar. Lelaki terakhir, tuan-tuan bayang tengok, dia ni yang paling banyak dosa sekali. Manusia ini adalah manusia yang paling banyak dosa. Manusia ini adalah manusia yang paling lama duduk di dalam neraka di kalangan penduduk syurga. Tuan-tuan faham tak? Paling lama duduk dalam neraka di kalangan penduduk syurga.
Sebab mereka diazab dulu. Bila mana ahli neraka yang masuk syurga, mereka ni akan dipanggil oleh penduduk syurga Jahannamiyun. Mereka dipanggil oleh penduduk syurga yang ori ni, penduduk syurga yang asal ni, yang ori ni, bukan bidadari. Penduduk syurga ni, yang ori ni, yang masuk terus direct ke dalam syurga, mereka akan panggil penduduk neraka yang masuk dalam syurga ni Jahannamiyun, iaitu penduduk syurga yang asal neraka. Dia ada beza. Nanti kalau kita sembang, kan jumpa, kan saya jumpa tuan-tuan sembang apa semua, ni Jahannami ke? Contoh. Dulu Jahannami ke? Ya, dulu Jahannami. Lama duduk? Lama juga. Contoh tuan-tuan, ini contoh. Hadis itu sahih. Penduduk syurga akan kenal. Penduduk syurga yang asal akan kenal mereka yang datang daripada neraka. Kerana nama mereka Jahannami. Jahannam tu daripada Jahannam. Wal'iyazubillah. Tapi alhamdulillah dapat juga keluar daripada neraka. Okey. Kemudian laki-laki yang paling lama duduk dalam neraka ni di kalangan ahli syurga ni, maksudnya sebab dia dimasukkan ke dalam syurga lepas tu, sebab ada iman dalam hati dia, dia pun dikeluarkan. Allah tunjuk lelaki ni, episod dia masuk ke dalam syurga itu Allah tunjuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah tunjuk kepada Rasulullah, Nabi tengok episod itu. Kata Rasulullah, aku lihat sehingga aku kenal lelaki itu. Inni la a'rifu akhira rajulin yakhruju minan nar. Ni tu teks hadis tu. Inni la a'rifu akhira rajulin yakhruju minan nar. Aku ditontonkan oleh Allah satu lelaki yang keluar daripada neraka, dia yang paling last sekali keluar. Kadang-kadang merangkak, kadang-kadang berdiri, kadang-kadang tersembam mukanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan kadang-kadang disambar pula oleh ekor api neraka. Tasfa'uhu nar. Tasfa'uhu nar. Tuan-tuan, neraka ini bentuknya gaung. Kedalamannya memakan masa ribuan tahun. Dalam neraka itu memakan masa ribuan tahun. Ahli neraka yang menjadi ahli syurga terakhir ni, dia keluar itu sambil api itu menyambar-nyambar beliau. Menyambar-nyambar dia ni. Kadang-kadang berdiri, kadang-kadang jatuh, kadang-kadang merangkak, kadang-kadang tersembam mukanya, kata Rasulullah. Bila dia melangkah kaki terakhir, langkah terakhir keluar daripada neraka, bila dia melangkah dengan langkahan terakhir keluar daripada neraka, dia kata, Alhamdulillah alladzi najjani minki wa a'tani ma lam yu'ti ahadan minal alamin. Tuan-tuan tahu apa doa, apa dia sebut? Dia kata, terima kasih Allah sebab selamatkan aku daripada neraka Jahannam dan memberikan kepada aku yang mana semua manusia lain tak dapat. Dia ingat dia yang dapat, yang tu. Dia seorang dapat. Subhanallah. Padahal semua dah masuk syurga, semua dah dapat kunci rumah, kunci istana, semua dah dapat kunci kenderaan, semua dah dapat isteri masing-masing, semua. Panjanglah cerita syurga, kita tak masuk syurga. Bukan kita tak masuk syurga, kita tak masuk cerita dalam syurga tu. Tahun depan insya-Allah. Tapi saya tak janjilah, tadi kata saya janji pula. Tuan-tuan, ini cerita terakhir. Lelaki itu pun keluar, bila dah keluar dia kata, terima kasih Allah memberikan saya sesuatu yang orang lain semua tak dapat. Dia ingat orang lain tak dapat. Subhanallah. Lalu dia berjalan. Tak masuk syurga lagi, baru depan halaman syurga. Dia berjalan. Jumpa satu pohon yang besar. Dia pun rehat di pohon yang rendang. Ada sungai di depan pohon tu.
Dia berteduh di bawah pohon tu, dia pun minum air yang mengalir di depan pohon besar rendang itu. Lama tak rehat. Ketika dia sedang berehat dan telah minum daripada air sungai depan pintu syurga, bukan dalam syurga lagi, dia pun melihat di depan sana ada pokok dan pohon yang lebih besar. Lalu dia minta dengan Allah. Dia kata, Ya Allah. Dia berdoa, tengok wahai Allah, izinkan saya untuk pergi ke pohon yang lebih besar itu, untuk saya berehat di sana dan minum daripada sungainya. Allah menjawab. Tuan-tuan tengok Allah. Tuan-tuan lihat. Tuan-tuan saksikan Allah Subhanahu Wa Taala, akhlak Allah. Tuan-tuan saksikan kemuliaan dan kemurahan hati Allah. Bila lelaki itu berdoa, dia kata, wahai Allah, izinkan saya ke pohon tu. Lalu Allah pun berkata, wahai anak Adam, kalau aku bagi kamu duduk di pohon ni, sekali kamu akan minta pohon yang ketiga. Maka anak Adam ni kata, lelaki yang terakhir masuk syurga ni kata, wahai Allah, aku berjanji. Tuan-tuan dengar ni. Dia kata, wahai Allah, aku berjanji. Depan Allah. Wahai Allah, aku berjanji, tak minta pohon lain. Allah pun Rabbuhu ya'dhuruhu li'annahu yara ma la sabra alaih. Itu teks Nabi. Allah pun benarkan sebab Allah tengok dia dah tak sabar-sabar untuk pergi ke pohon yang kedua. Mulianya Allah, sayangnya Allah, Allah benarkan lelaki terakhir ini untuk pergi ke pohon yang kedua. Bila duduk di pohon kedua, dia pun berteduh, dia pun minum. Dia nampak pohon ketiga yang lebih besar, dia bangun, dia kata, Ya Allah, boleh tak bagi aku pergi ke pohon yang ketiga? Allah Ta'ala pun kata, Alam tu'ahidni ya bna Adam. Tuan-tuan tengok, perangai manusia. Bukankah kamu dah berjanji, wahai anak Adam? Perangai manusia. Dulu dia miskin, dia minta motor. Allah bagi motor, tak pergi sembahyang Jumaat. Dulu dia ada motor, dia ada kereta. Allah bagi 2 biji kereta, dia tak keluarkan zakat. Allah bagi 2 biji kereta, dia tak keluarkan zakat. Dulu dia ada 3 syarikat. Allah bagi 9 syarikat, dia tak bantu orang miskin. Ini perangai manusia. Allah tanya lelaki itu dalam keadaan Allah Maha mengetahui, Alam tu'ahidni alla tas'alani. Bukankah kamu berjanji untuk tidak meminta yang ketiga? Dia kata, wahai Allah, ya, aku berjanji, tetapi pokok tu lagi besar. Muka tak malu, tengok manusia. Tak ada malu, tak ada. Manusia begitulah. Setiap kali dia minta dengan Allah dan Allah tidak pernah menolak permintaannya. Bila dia minta yang ketiga, Allah Ta'ala Rabbuhu ya'dhuruhu, kata Nabi. Allah bagi. Dia pergi ke depan. Bila dia pergi ke depan, pokok yang ketiga, dia melihat pintu syurga. Dia mendengar bunyi riuh rendah di dalam syurga. Lalu dia kata, Ya Allah, boleh tak izinkan aku nak masuk? Allah Ta'ala kata, wahai anak Adam, bukankah dah 2 kali kamu berjanji untuk tidak minta yang seterusnya? Dia kata, wahai Allah, izinkanlah aku masuk dalam syurga. Allah Ta'ala kata, pi masuk. Bila dia masuk, Allah bergurau dengannya, bagi dia nampak penuh syurga. Dia masuk, dia pusing syurga jauh, dia patah balik, dia kata, Ya Allah, syurga penuh. Wajadtuhu mal'a, itu ayatnya. Itu ayat dalam Sahih Muslim. Ya Rab, wajadtuhu mal'a, wahai Allah, penuh dah syurga itu. Allah Ta'ala kata, belum. Dia masuk pusing yang kedua, dia keluar, dia kata, Ya Rab, wajadtuhu mal'a, penuh. Tuan-tuan tengok, Allah Subhanahu Wa Taala yang disebut namanya tiap-tiap hari, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang. Benar Allah itu Maha Pemurah dan benar Allah itu Maha Penyayang. Wahai Allah, kami bersaksi di atas kemurahan-Mu dan di atas penyayang-Mu, wahai Allah. Allah Ta'ala kata, kamu masuk.
dia pun keluar. Setelah dia keluar kali yang ketiga, Allah SWT tanya dia, kamu ingat tak dulu raja yang paling kaya di dunia dulu? Dia kata, ingat. Aku berikan kepada kamu seperti kekayaan raja itu. Dia pun dah seronok dah tuan-tuan. Dia lelaki terakhir masuk syurga. Aku berikan kepada kamu seperti kekayaan lelaki itu. Tuan-tuan bayangkan raja paling kaya. Pinggannya emas. Ni dunia, ni cerita dunia. Keluarga diraja yang paling kaya, pinggannya emas, piringnya emas, cawannya emas, singki rumahnya emas, katilnya emas. Ni betul tuan-tuan, ni bukan contoh ya. Jamnya emas, cincinnya emas. Ini yang betul. Allah Ta'ala kata, aku berikan kepada kamu seganda kekayaan dunia, seganda kekayaan dunia, seganda kekayaan dunia, seganda kekayaan dunia, seganda kekayaan dunia. Nabi kata ketika Allah sebut kali yang kelima, dia kata, cukup wahai Allah. Ketika Allah menggandakan 5 kali, dia kata, cukup wahai Allah. Kemudian Allah Ta'ala kata, aku gandakan 10 kali ganda dunia kepada kamu. Lalu dia kata kepada Allah, tuan-tuan tengok. Bila Allah Ta'ala kata, aku berikan 10 kali ganda dunia, lalu dia berkata kepada Allah dengan perkataan yang pelik. Dia kata, atastahzi'u bi wa anta rabbul alamin. Apakah kamu mencela-cela aku, menghina-hina aku sedangkan kamu Tuhan sekalian alam? Dia ingat Allah perli dia. Dia yang terakhir masuk syurga, paling lama duduk dalam neraka, dia ingat Allah perli dia. Bila Allah Ta'ala kata kamu diberi kekayaan 1 dunia, 2 dunia, 3 dunia, 4 dunia, 10 dunia, dia kata, ya Allah, kenapa mempersendah aku sedangkan kamu Tuhan sekalian alam? Allah Ta'ala kata, la astahzi'u bika. Aku tidak mempersendahkan kamu. Innama ana ala ma asya'u qadir. Akan tetapi sesungguhnya aku mampu untuk memberikan apa saja yang aku nak. Jalla jalalah. Maha suci dan maha kaya Allah. Maka tuan-tuan sekalian, pohonlah kepada Allah rahmatnya, pohonlah kepada Allah keampunannya, pohonlah kepada Allah dengan kerap kasih sayangnya. Semoga kita berhimpun di padang mahsyar nanti dan berhimpun dalam syurga Firdaus insya-Allah. Sekadar tu dulu ceramah saya pada malam ni. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.